Dalam Facebook dia kata tanggungjawab seorang suami termasuk masak, kemas rumah, urus pakaian, sebagainya. Manakala tugas isterinya hanyalah layan suami mata-mata. Betul tak? Betul. Asalnya isteri, suami yang wajib beri dia nafkah. Nafkah suami ni 3 perkara wajib: makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dan lelaki dalam institusi keluarga. Peranan dan tanggungjawab yang ingin dilaksanakan oleh setiap individu, lelaki dan wanita, mesti berlandaskan kepada kebolehan dan keupayaan diri, supaya percanggahan dan kelemahan dalam pelaksanaan tugas tidak wujud dalam pembentukan institusi keluarga Islam. Berdasarkan kepada perspektif begini, maka Islam meletakkan lelaki sebagai ketua keluarga, masyarakat dan negara. Tugas yang berat begini dipertanggungjawabkan kepada lelaki adalah berdasarkan pada fitrah ciptaan Tuhan. Justru, Islam telah menetapkan antara tanggungjawab yang perlu ditunaikan oleh seorang lelaki ataupun suami adalah: yang pertama, memimpin rumah tangga ke arah kecemerlangan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, menggauli isteri dengan baik. Yang ketiga, bekerja untuk mencari nafkah keluarga. Yang keempat, menyediakan keperluan hidup yang cukup kepada keluarga seperti makanan dan minuman, pakaian yang sesuai dan tempat tinggal yang selamat. Yang kelima, menjaga dan mengurus kesihatan keluarga. Yang keenam, memberi kasih sayang dan pendidikan kepada ahli keluarga ke arah keredaan Allah. Dan yang terakhir ialah memberi perlindungan keselamatan kepada ahli keluarga. Berdasarkan kepada amanah dan tanggungjawab yang berat ini, lelaki perlu dididik dengan didikan yang menjurus kepada pembentukan kepribadian Muslim yang sejati seperti yang telah digariskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ciri peribadi Muslim yang dikehendaki seperti di dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah peribadi yang soleh. Peribadi yang sikap, ucapan dan tindakannya dihiasi dengan nilai-nilai yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara 10 ciri peribadi Muslim yang dinyatakan oleh Imam Hasan Al-Banna adalah: yang pertama, salimul akidah, iaitu akidah yang bersih. Yang kedua, sahihul ibadah, iaitu ibadah yang benar. Yang ketiga, matinul khuluq, iaitu akhlak yang kukuh. Yang keempat, qawiyul jismi, iaitu jasmani yang kuat. Yang kelima, mutaqqaful fikri, iaitu pemikiran yang intelek. Mujahadatul linafsihi, yang keenam iaitu berjuang melawan hawa nafsu. Yang ketujuh, harisun ala waqtihi, iaitu pandai menjaga waktu. Yang kelapan, munazhamun fi syu'unihi, iaitu teratur dalam suatu urusan. Yang kelapan, qadirun alal kasbi, iaitu memiliki kemampuan usaha sendiri atau berdikari. Dan yang terakhir, iaitu yang ke-10, nafi'u li ghairihi, iaitu bermanfaat bagi orang lain. Ciri-ciri yang perlu ada pada seorang lelaki dalam membentuk sebuah institusi keluarga. Yang pertama, berpegang teguh pada syariat Islam. Lelaki yang soleh adalah seorang lelaki yang sentiasa berpegang teguh kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala urusan kehidupannya, menunaikan segala kewajiban yang Allah telah tentukan kepadanya. Jika ia menjadi seorang suami, ia akan melaksanakan kewajiban terhadap keluarganya dengan penuh tanggungjawab, bersemangat, penuh perhatian serta berlapang dada. Yang kedua, seimbang antara hak dan kewajiban. Dalam hal ini, seorang lelaki tersebut janganlah mempunyai sikap yang tamak, tidak menuntut hak lebih banyak dari yang semestinya, sentiasa menerima dengan rela terhadap kekurangan-kekurangan yang ada, serta berusaha menunaikan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Dan ciri yang terakhir adalah menjadikan Rasulullah SAW sebagai ikutan dalam melayari rumah tangga.
Seorang suami haruslah berusaha membahagiakan isteri dan rumah tangganya. Dia juga haruslah sentiasa berpegang kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap isterinya. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Seterusnya, hadis yang kedua berbunyi sebegini, sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap isterinya, dan saya adalah orang yang baik terhadap isteri saya. Hadis riwayat Tabrani dan Tirmizi. Seterusnya, hubungan dan tanggungjawab kepada ibu bapa. Hubungan dan tanggungjawab anak lelaki terhadap ibu bapa tidak akan terputus walaupun ia telah mendirikan rumah tangga. Walaupun dia sudah berkahwin dan mempunyai tanggungannya yang tersendiri seperti isteri dan anak-anak, tetapi tanggungjawab kepada kedua ibu bapa tidak boleh diabaikan. Tanggungjawab yang pertama ialah sekiranya ibu bapa miskin, tidak berharta, sebagai seorang anak wajiblah membantu kedua ibu bapa dan tidak boleh menjejaskan nafkahnya kepada ahli keluarganya yang tersendiri. Seterusnya, tanggungjawab yang kedua ialah anak lelaki perlu sentiasa bertanya khabar dan menziarahi kedua ibu bapanya di kampung, terutamanya mereka yang telah uzur dan tua. Dan yang terakhir ialah si isteri tidak boleh menghalang atau menyekap perhubungan kasih sayang dan keprihatinan si suami kepada kedua ibu bapanya, kerana hak anak tetap wujud dan syurga si suami masih di bawah tapak kaki ibunya. Dan si isteri haruslah menyayangi dan mengasihi ibu bapa mertuanya, dan dia tidak boleh mementingkan ibu bapanya sahaja kerana perlu menganggap bahawa ibu bapa mertuanya adalah sama seperti ibu bapanya yang tersendiri.